Ya, Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama kami di Bernama TV untuk edisi Malaysia petang ini, edisi hari Khamis, 19 Ogos 2021 bersama-sama saya Zainal Nasir dan rakan penyampai. Ya, saya Faham Faruqi. Hari ini, Ziana, kita berhadapan dengan situasi politik yang masih belum reda dan ada Ya, pelbagai plot twist yang berlaku ketika ini berkenaan dengan perjumpaan Parti Perikatan Nasional dan juga rakan-rakan sekutunya berjumpa dengan Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, dan ketika ini kita masih lagi menunggu pengumuman dan pengisytiharan sama ada hari ini ataupun esok berkenaan dengan Perdana Menteri dan juga Kabinet baharu kita. Dan sebenarnya itu juga Irfan yang kita akan bincangkan. Dia bunyi lain macam tahu. Dia kalau kita bunyi dengan dua nada, PN kembali atau PN kembali. Satu persoalan. Itu kita bincang kejap lagi Irfan. Okey? Ya. Untuk lebih lanjut lagi. Tapi sebelum tu elok rasanya kalau kita mulakan dengan perkembangan kes COVID-19 dalam negara terlebih dahulu Irfan. Ya, dalam negara ketika ini mencatatkan sekali lagi angka yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada semalam, iaitu sebanyak 22,948 kes baharu dicatatkan hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kes adalah sebanyak lebih daripada 1.4 juta, dan daripada jumlah tersebut masih lagi dahului oleh Selangor dengan 7,175 kes, dan negeri-negeri lain yang mencatatkan angka kes 4 angka termasuklah Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kuala Lumpur, Johor, Kelantan, Sabah dan juga Sarawak. Ini satu perkembangan yang mungkin dari satu sisi ialah satu perkara yang membimbangkan, tetapi sekali lagi kita berpegang dengan apa yang disebut oleh Tan Sri Dr. Hisham bahawa daripada angka ini jumlah mereka yang dimasukkan ke hospital ataupun mereka yang bergejala adalah sangat rendah, dan angka yang lebih banyak ialah mereka yang dijangkiti COVID tetapi tidak bergejala, Ziana. Ya, okey. Kalau kita lihat di peringkat dunia pula, kes positif yang dilaporkan adalah sebanyak 210 juta kes dengan bilangan kematian 4,405,921. Dari segi kes yang aktif ada 17,481,335. Kalau menurut turutan pula, Amerika Syarikat masih lagi kekal menjadi negara yang paling banyak mencatatkan kes positif dengan 38.072 juta kes, diikuti dengan India 32.320 juta kes dan Brazil 20.458 juta kes. Malaysia berada di kedudukan ke-25, 1.466 juta kes. Ya, itu perkembangan di peringkat antarabangsa dan apa yang kita paparkan kepada penonton ketika ini. Kedudukan Malaysia di tangga ke-25 meningkat sejak beberapa bulan yang lalu daripada 50 ke atas ketika ni 25, tapi dalam paparan ini juga dapat kita saksikan bahawa angka kematian kita masih lagi secara relatifnya lebih rendah berbanding dengan negara-negara yang hampir sama dengan kita seperti di Kanada, Bangladesh, Jepun, Belgium dan yang selainnya. Beralih kepada laporan vaksinasi di negara kita, ketika ini pencapaian sekali lagi lebih daripada 500,000, yang mana secara spesifiknya setakat semalam laporan harian pemberian dos vaksin dah sebanyak 531,114 dos, melibatkan lebih 188,000 dos pertama dan lebih 342,000 dos yang kedua. Daripada jumlah tersebut, kita dapat saksikan bahawa ada banyak negeri sebenarnya angka dos yang kedua lebih tinggi daripada pemberian dos pertama, menunjukkan sudah ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang sudah sekurang-kurang mendapat satu dos, Jana. Ya, dan dilaporkan juga hari ini lebih 50% populasi dewasa negara telah pun lengkap divaksinasi, satu pencapaian yang cukup membanggakan, dan maknanya sekarang ini kita berada di landasan yang tepat untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh PICK ataupun PIK itu sendiri untuk kita capai imuniti kelompok secepat mungkin pada Oktober nanti. Jadi tahniah, terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang berikan kerjasama untuk menjayakan program PIK ini, dan kalau kita lihat dari segi mereka telah pun melengkapkan suntikan vaksin COVID-19 adalah sebanyak 50.2%, melibatkan seramai 11,743,096 individu, dan yang mendapatkan sekurang-kurangnya satu dos 75.3%, atau dari segi angka yang lebih tepat 17,625,760 individu. Ya, itu berkenaan dengan laporan vaksin, dan ini berita yang menggembirakan, tapi kita beralih kepada berita yang sebenarnya memberikan
satu debaran kepada seluruh rakyat Malaysia walaupun perkara ini berlaku secara domestik ataupun secara lokal di Yan Kedah, yang mana ketika ini kerajaan negeri Kedah di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Muhammad Sanusi Makno mengisytiharkan Yan Kuala Muda di Kedah sebagai kawasan bencana tahap 1 susulan apa yang berlaku, bencana alam yang berlaku di sana. Ini selaras dengan tahap 1 berdasarkan kepada arahan Tetap Majlis Keselamatan Negara nombor 20 dan antara komitmen yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah ialah meskipun, ini saya quote ya, meskipun kita sedang bergelut dengan musibah, kata beliau, saya ingin mengingatkan orang ramai terutamanya mereka yang terbabit, para petugas kerajaan dan juga sukarelawan yang turun membantu lapangan agar sentiasa menjaga diri kerana ancaman COVID-19 masih berlegar di persekitaran kita, kata beliau. Dan beliau juga menjadikan keyakinan bahawa tidak ada sebarang agensi ataupun jentera kerajaan yang tidak digerakkan dalam usaha untuk memberikan bantuan sewajarnya kepada mereka yang terkesan akibat bencana ini. Betul, dan difahamkan juga Jabatan Meteorologi telah pun mengeluarkan amaran hujan lebat akan berlaku hari ini dan esok dan berkemungkinan akan berlaku kejadian yang sama. Maknanya kat sini penduduk di kawasan sekitar yang terjejas itu perlu sentiasa bersiap sedia dan mendengar saja arahan untuk terus bertindak seandainya diarahkan untuk berpindah dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga tumpuan kita masih lagi di Istana Negara, Irfan, kerana hari ini kita melihat kalau 3 hari lepas Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Bas yang membawa ahli-ahli Parlimen UMNO dilihat memasuki pintu 2 Istana Negara pada pukul 10.38 pagi tadi, diikuti lebih 10 kenderaan yang lain, dan difahamkan ahli Parlimen dari Barisan Nasional BN, Bersatu dan PAS juga antara yang dijadual tiba di Istana Negara antara pukul 11 pagi hingga pukul 4 petang tadi. Dan pada pukul 4 petang semalam, sudah pun tamat sebenarnya tempoh untuk ahli-ahli parlimen menyerahkan satu surat akuan bersumpah bagi menamakan seorang calon Perdana Menteri kepada Istana Negara, dan notis itu yang dikeluarkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun kepada 220 ahli Dewan Rakyat bagi membolehkan seorang daripada mereka yang mempunyai kepercayaan majoriti dilantik sebagai Perdana Menteri susulan peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga ahli Parlimen Paguh pada Isnin lepas. Ya, dan ketika ini kita sudah pun dimaklumkan melalui kenyataan media oleh beberapa pimpinan utama, seperti contoh ketika ini yang juga akan dapat disaksikan adalah kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mana beliau dalam kenyataan sebagai pengerusi Perikatan Nasional menyatakan dalam kenyataan yang ringkas ini berkenaan dengan 4 perkara kalau saya boleh rujuk. Yang pertama ialah ketegasan beliau menyatakan bahawa sokongan yang padu diberikan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri Kerajaan Perikatan Nasional dengan angka sebanyak 50 ahli Dewan Rakyat dalam gabungan Perikatan Nasional melibatkan 31 daripada Bersatu, 18 sokongan daripada PAS, 1 daripada STAR dan juga 4 daripada ahli Dewan Rakyat yang bebas pro Perikatan Nasional. Dan juga beliau sudah berunding dengan pimpinan parti GPS dan PBS untuk melakukan perkara yang sama. Dalam kenyataan ini juga, yang kedua, beliau menekankan tentang prinsip sokongan diberikan kepada Yang Berhormat Ismail Sabri Yaakob ini ialah berkenaan dengan kesinambungan usaha kerajaan melaksanakan polisi-polisi yang sudah dilaksanakan sepanjang 15 bulan yang lalu dan sebagai tanda mengutamakan kestabilan politik dan juga kesejahteraan rakyat. Dan seterusnya, perkara yang juga harus kita garis bawahi ialah berkenaan dengan sokongan ini, kata beliau, diberikan secara bersyarat dan sekiranya Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dipanggil untuk membentuk kabinet, beliau minta supaya jemaah menteri yang akan dibentuk nanti ialah mereka di kalangan yang amanah, yang bebas daripada pertuduhan jenayah dan mereka yang menghormati pengasingan kuasa, kebebasan kehakiman, dan terakhir beliau nyatakan bahawa beliau akan terus berkhidmat untuk rakyat dan bersedia untuk pilihan raya umum ke-15 yang akan dilaksanakan tidak lama lagi. Ya, itu dia dari segi perkembangan politik tanah air, dan kita nak panjang lagi perbincangan ini, bawakan lagi lebih lanjut lagi berkaitan dengan persoalan di awal tadi, Irfan. Ya. PM kembali. Itu cara sebutnya ya. Ya? Itu Macam cara sebutnya. PM kembali. Satu persoalan satu. Kalau anda sebut PM kembali, itu satu kenyataan. Sekarang ni belum pasti lagi. Betul. Okey?
Ya, persoalan itu akan Faham. dijawab bersama dengan tetamu yang kita undang di Malaysia petang ini. Ketika ini bersama dengan kita Yang Berhormat Datuk Haji Kamarudin bin Jaafar, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak. Selamat datang ke Malaysia petang ini, YB. Dan Terima Datuk, kasih. kita nak tanya soalan yang semua orang nak tanya sebenarnya. Apa yang berlaku di Istana Negara, Datuk? Sebab semua orang boleh spekulate tapi tidak tahu apa yang berlaku dalam Istana Negara. Mungkin Datuk boleh kongsikan dengan kita? Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera. Memang sebagaimana yang dilaporkan dalam semua media, termasuk media sosial, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong melalui Setiausaha Dewan Rakyat Parlimen Malaysia telah pun memberi makluman kepada semua ahli parlimen daripada Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional untuk yang berjumlah 114 orang untuk hadir ke Istana Negara pada hari ini dalam kelompok-kelompok, saya fikir 5 atau 6 kelompok, lebih kurang 20-25 tiap-tiap satu kelompok untuk menghadap Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Dan sebagaimana saya fikir yang banyak media catitkan dan sebutkan, ialah bahawa tujuan menghadap tuanku ini ialah bagi tuanku secara langsung dengan tiap-tiap seorang daripada kami ahli parlimen yang 114 orang ini menyatakan secara terbuka berdepan dengan tuanku baginda pilihan kita tentang siapa yang kita ingin untuk menjadi calon Perdana Menteri kita yang ke-9 yang baru. Jadi alhamdulillah itulah yang telah berlaku dan saya fikir masa ini pukul 5, 10, 12 ini saya rasalah semua ahli-ahli Dewan Rakyat daripada Perikatan Nasional dan juga daripada Barisan Nasional sudah pun dapat peluang untuk menghadap secara direct, secara berseorangan. Tiap-tiap seorang dipersilakan masuk dan ditanya tentang apakah pendirian kita. Dan alhamdulillah saya rasa itulah yang telah berlaku pada pagi ini, petang ini. Semuanya berkaitan dengan satu perkara sahaja, iaitulah berkaitan dengan siapa yang kita sebagai individu wakil rakyat Parlimen Malaysia memilih untuk dijadikan calon Perdana Menteri yang ke-9. Okey, baik. Okey, berbalik kepada topik kita. PN kembali. Satu persoalan sangat menarik ni sebenarnya. Adakah berasas jika kita katakan kerajaan PN akan kembali semula menerajui negara, Datuk? Betul. Tengok pada logik yang mudah. Yang ada di hadapan kita ialah arahan jemputan oleh Tuanku Agong untuk 114 orang ke Istana Negara. Dewan Rakyat hari ini ahlinya 220 orang. Jadi siapa yang mempunyai 111 sokongan, maka dari segi pengertian agak saya lah, pandangan saya, Perlembagaan Negara pun akan mengatakan bahawa seorang itu, ahli Dewan Rakyat itu telah pun memperolehi sokongan majoriti daripada keseluruhan anggota Dewan Rakyat. Maka pada saya kita dapat tafsirkanlah bahawa tujuan Tuanku Baginda menjemput kami semua ini ialah berasaskan kepada hakikat yang nampaknya jelas seramai 114 orang daripada 220 orang jumlah telah pun membuat pilihan kepada dan untuk satu nama. Dan inilah saya rasa, dan pengalaman kita hari ini ditanya oleh tuanku, itu jugalah nampaknya apa yang tuanku ingin tahu dan dengar secara langsung daripada tiap-tiap seorang daripada 114 orang ini. Jadi kerana itulah nampaknya jumlah kami dan itulah soalan kepada kami, tumpuannya kepada kerajaan yang baru, tapi kerajaan yang sebelum ini juga, tetapi dengan Perdana Menteri yang baru. Itu sahaja saya fikir yang ingin diputuskan oleh tuanku pada hari ini. Bukan lagi kerajaan Perikatan Nasional atau sebaliknya, tetapi siapa dalam kerajaan Perikatan Nasional yang baru ini yang diingini oleh anggota-anggota Dewan Rakyat Perikatan Nasional untuk menjadi Perdana Menteri yang baru. Ya, itu tafsiran saya lah.
Ketika ini Datuk, bila Ya. pengumuman yang dibuat dan juga sidang media yang dibuat oleh Datuk Seri Ahmad Maslan dan juga kenyataan dikeluarkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, ada bisik-bisik dan juga suara-suara di media sosial yang membangkitkan tentang ucapan Tan Sri Muhyiddin Yassin minggu lalu menyatakan pendirian Persatu tidak mahu lagi bekerja ataupun bersama dengan mereka digolongkan sebagai kleptokrat. Jadi adakah ketika ini Datuk kita mohon penjelasan bahawa ada U-turn semacam begitu ataupun bagaimana pendirian Bersatu ketika ini? Tidak, kekal. Dan itu pun disebut dalam kenyataan akhbar yang studio baca tadi, iaitulah bahawa salah satu syarat yang penting yang disetujui oleh semua pihak dalam Perikatan Nasional bersama dengan Barisan Nasional khususnya UMNO ialah bahawa kerajaan yang dibentuk ini anggota atau pimpinan atau kabinetnya mestilah orang-orang yang jelas berintegriti. Jadi saya fikir prinsip yang Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kami pegang daripada asal lagi kerajaan ini, daripada tahun 2018 lagi, sehinggalah pada kerajaan baru yang kedua, kalau kita boleh sebut pada Mac 2020, hinggalah ke hari ini, dan insya-Allah masa yang depan pun ialah prinsip kita bahawa kita berpegang kepada kepimpinan negara yang terdiri daripada pimpinan-pimpinan yang berintegriti dan bukan yang sebaliknya. Ya, bila kita dengar perkabaran itu macam cukup mengembirakan. Tapi ada juga yang berpesan Datuk kepada bayangan PN 2.0 ini supaya jangan terlalu cepat gembira sangat. Kerana segalanya masih tertakluk kepada pertimbangan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Jadi apa komen Datuk? Ini kita pun semua tahu sistem demokrasi berparlimen dengan raja berperlembagaan. Struktur ini jelas dan kita telah amalkan 60 tahun lebih dalam sistem politik negara kita. Oleh sebab itu, yang menjadi pegangan kepada semua pihak dalam negara kita ini ialah perlembagaan negara Malaysia kita ini. Dan perlembagaan kita ini memberi panduan-panduan yang jelas tentang kuasa-kuasa institusi-institusi besar khususnya dalam negara kita ini. Saya amat yakin bahawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagaimana yang Tuanku acap kali nyatakan hampir dalam semua kenyataan-kenyataan Istana Negara ialah bahawa Duli Yang Maha Mulia akan dan senantiasa berpegang kepada prinsip-prinsip dalam perlembagaan negara kita. Jadi oleh itu saya walaupun tidaklah terlalu gairah atau gembira atau amat yakin, tetapi saya ada keyakinan yang tinggi bahawa Seri Paduka Baginda akan melakukan yang terbaik berlandaskan kepada perlembagaan negara kita. Dan oleh sebab itu, kalau prinsip itu kita yakini akan terus diguna pakai oleh semua pihak, maka boleh kita katakanlah bahawa kemungkinan besar bahawa kerajaan yang akan dibentuk dalam 2-3 hari ini juga adalah pada dasarnya berlandaskan kepada Perikatan Nasional, insya-Allah. Datuk, lanjutan daripada soalan Ziana tadi, mungkin Datuk boleh kongsikan apakah jangkaan Datuk yang akan dibincangkan dalam sidang Majlis Raja-Raja esok? Oh, itu sudah tentu di luar pengetahuan daripada kita sebagai rakyat. Tapi pokoknya dan nampak jelasnya ialah sebagaimana juga kita ingat kenyataan yang dikeluarkan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu selepas mesyuarat khas mereka beberapa bulan yang lalu. Mereka sebagai Duli-Duli kita ini sebagai Tuanku Sultan dan sebagai Agong berpegang juga dalam amalan Duli-Duli ini prinsip bermesyuarah di kalangan mereka. Jadi pada saya secara peribadi keputusan Duli Yang Maha Mulia Agong untuk memanggil, menjemput semua duli-duli raja-raja kita untuk mengadakan suatu mesyuarat khas adalah suatu lagi langkah yang Duli Yang Maha Mulia Agong lakukan untuk pastikan bahawa dan untuk memberi mesej kepada kita rakyat semuanya bahawa dalam prinsip kita yang berperlembagaan, yang mana ada institusi Raja-Raja Melayu yang di-Pertuan Agong, raja-raja pun akan sesama mereka memikirkan akan kebajikan masa depan rakyat semuanya, khususnya dalam suasana pandemik ini, ekonomi ini dan sebagainya. Dan saya
memberi perasaan dan mempunyai perasaan keyakinan bahawa suatu pendirian yang terbaik akan diputuskan ataupun dipersetujui bersama oleh duli-duli Al-Sultan besok, dan saya yakin bahawa kenyataan yang mungkin dikeluarkan akan memberi garis panduan nasihat supaya negara kita mula ke arah satu bentuk kestabilan politik yang mana politik masih bebas, demokrasi berjalan, tetapi minta-mintanya adalah di dalam kenyataan besok nanti harapan supaya pemimpin-pemimpin politik negara kita, termasuk saya sendiri, termasuk wakil-wakil rakyat, tak kira kerajaan atau pembangkang, mempunyai dan memberikan keutamaan kepada kebajikan negara, kesihatan rakyat dalam negara kita, dan menghadkan aktiviti politik itu sehingga ianya boleh merosakkan lagi negara kita yang sudah pun amat parah dalam suasana bagaimana disebutkan tadi, hampir 23,000 kes yang berlaku hari ini. Itu pandangan saya. Ya, Datuk. Kalau kita rangkumkan apa elemen-elemen yang Datuk nyatakan tadi, itu membentuk kepada penyatuan PN 2.0. Cuma di sini saya nak tahu, adakah PN 2.0 ini akan berbeza dengan yang pertamanya? Sebab kita tahu yang pertamanya, yang sebelum ini, jatuh disebabkan oleh ketidaksefahaman antara sebilangan ahli parlimennya. Jika benarlah PN kembali, adakah mampu ataupun apakah perbezaan yang cuba ditampilkan? Okey, tidak dapat dinafikan bahawa ada perbezaan pandangan, tetapi saya berani sebutkan tidak, rakyat dan kita pun dapat melihat bahawa peranan penting dan peranan baru yang positif mesti dimainkan oleh parti UMNO. Mereka, saya harap dengan jelas nampaknya akan ada perubahan Perdana Menteri dalam 2-3 hari ini, akan memainkan peranan penting yang positif untuk mewujudkan kerajaan yang stabil dan kerajaan yang tidak dalamannya bergelumang sesama sendiri, kerana sebenarnya isu-isu yang tidak berkaitan sangat dengan pentadbiran negara, tetapi isu-isu yang berkaitan dengan kes-kes di luar pentadbiran negara secara khususnya. Jadi harapan saya bahawa kerajaan yang baru ini, yang insya-Allah Perdana Menterinya daripada UMNO Barisan Nasional, akan memberikan kepimpinan yang baru dan memberikan kepimpinan bukan sahaja kepada kerajaan itu sendiri, tetapi kepada parti-parti politik utama ini, supaya meredakan ataupun tidak melibatkan pentadbiran negara ini dengan politik-politik kepartian masing-masing ataupun isu-isu kepribadian masing-masing. Janganlah ianya menjejaskan perjalanan negara, yang mana saya yakin dalam kabinet yang lalu semua menteri amat sekali bekerja untuk menyelesaikan isu pandemik COVID-19 ini. Kerajaan, pegawai-pegawai kerajaan frontliners bertungkus lumus. Jadi seruan saya kepada pemimpin-pemimpin baru kita insya-Allah ialah redakan atau ketepikan ataupun pisahkan politicking sesama sendiri atau politicking yang berkaitan dengan isu-isu peribadi ini daripada tugas utama kita sebagai wakil rakyat, terutama sekali yang dalam kerajaan, supaya tumpuannya tidak lagi terpesong daripada untuk memulihkan negara kita dalam bidang kesihatan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesejahteraan rakyat seluruhnya. Itu harapan saya. Saya dapat lihat apa mata Datuk tu berapi. Datuk, untuk tujuan analisis kita petang ni, Datuk, saya yakin bahawa apa yang Datuk gambarkan kerajaan yang baru inilah kerajaan yang stabil, tapi persoalan yang kita nak bangkitkan juga ialah sejauh mana kukuhnya persefahaman baharu ini, kerana kalau kita lihat 2 minggu ke belakang, yang menyebabkan berlakunya krisis ketika ini adalah UMNO, Datuk. Jadi tidak dapat dinafikan. Tidak dapat dinafikan. Tapi kita cakap secara terus terang. So now, sekarang, UMNO diberikan amanah untuk menjadi Perdana Menteri dengan persetujuan 100% bagaimana kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin Perikatan Nasional tadi. Kita memberikan, dan ini memeranjakkan bagi orang-orang yang mungkin tidak sangat ada minat kepada parti-parti tertentu, kerana kenapa kita buat keputusan begitu.
Tapi kita buat keputusan begitu supaya dalam suasana yang mana parlimen tidak boleh dibubarkan. Ini pun Duli Yang Maha Mulia Agong sebutkan dengan jelas. Dalam suasana di mana pilihan raya umum tidak dapat kita lakukan kerana ianya akan menjadikan merebaknya teruk lagi pandemik COVID-19 ini. Maka dalam suasana itu saya harap bahawa sebagaimana yang studio sebutkan tadi, punca yang membawa kepada boleh kita katakan jatuhnya kerajaan yang sebelum ini harus kita sama-sama jadikan sebagai tauladan yang terpenting supaya ianya tidak diulangi. Dan saya berani sebutkan kalau ianya berlaku lagi, kalau ianya diulangi lagi, rakyat akan menghukum, tak tahulah siapa, tapi akan menghukum dalam pilihan raya umum yang akan datang. Maka nasihat saya, kalau saya berani dan sanggup menegur kawan-kawan saya dalam kerajaan, pelajarilah pengalaman yang baru ini. Okey, sudah pun berlaku, keputusan pun sudah dibuat, Tan Sri Muhyiddin pun telah meletakkan jawatan dalam suasana yang sekali lagi positif dan sebagainya. Maka pelajarilah pengalaman ini, jangan kita tekan sentimen perasaan rakyat lagi dengan terus nampak terbuka bercakaran sesama sendiri, kerana akhirnya kita sebagai ahli-ahli politik, kita sebagai wakil rakyat, kita sebagai ahli-ahli parlimen, akhirnya bergantung kepada rakyat. Dan saya bimbang jika ini tidak kita pulihkan dengan sebaik-baiknya, keyakinan rakyat kepada kita akhirnya akan terjejas dan kita akui kuasa rakyat sebagaimana saya sebut awal-awal tadi dalam sistem demokrasi berparlimen kita ini. Baik, terima kasih banyak Yang Berhormat Datuk Haji Kamarudin bin Jaafar di Parlimen Bandar Tun Razak dengan mata yang berapi dan semangat yang berkobar-kobar untuk berkongsi pandangan pada petang ini. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Jana, ini sahaja masa yang... Waalaikumsalam. Terima kasih. Jana, ini sahaja masa yang kita ada. Okey, baik, nampaknya sampai sini saja untuk Malaysia petang ini. InsyaAllah ada masa ada ruang kita jumpa lagi dan pastikan anda terus sahaja follow platform media sosial bernama sendiri untuk dapatkan lebih lagi informasi berkaitan dengan politik atau apa saja isu yang berlaku dalam dan juga luar negara. Saya Zainal Nasir. Ya, Zahifah Faruqi, malam ini jangan lupa untuk saksikan Ruang Bicara bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Setiausaha Agung UMNO dan juga Ahli Parlimen Pontian bersama Yang Berhormat Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin, Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat Keadilan dan juga Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya dalam Ruang Bicara bersama dengan Syarika Wijirim bicarakan tentang tajuk mencari Malaysia yang lebih baik. Sekian daripada kami di Malaysia Petang ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Working for Workers, WFW, is a digital channel for all workers in Malaysia, local or foreign, to voice grievance and concern on their employment issues. WFW is a medium to ensure rights and welfare of workers